Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu every effort to grow in Christ, karakter segala upaya untuk kita bertumbuh seperti karakternya Tuhan Yesus. 今天早上我们要思想的主题就是在基督性质里成长的一切努力。 Ya, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ke 11. Cukup panjang, tetapi itu adalah satu ayat, satu kalimat daripada bahasa Perjanjian Baru. 今天我们要读彼得后书第1章第3到第11节。 Ya, kita akan baca secara silih berganti. Saya sudah cantumkan di atas bahasa Indonesia, bawahnya Mandarin. Kita baca silih berganti. Ayat yang pertama bahasa Indonesia, ayat kedua Mandarin. 我们用起音方式读经，先用印尼语。 Sama-sama bahasa Indonesia. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 愿恩惠平安因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。 Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进。 Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。 Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 所以弟兄们，应当要加银钱，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。 Sama-sama. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 他的神能已将赐给我们一切和生命，还有前进的事， Hidup yang saleh. 前进的生活。 Apa arti saleh? 前进的意思是什么呢？ Kalau kita melihat akar kata di dalam bahasa Perjanjian Baru, saleh itu berarti satu sikap hormat, satu sikap kagum, satu sikap menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. 若我们看它的原文，它的意思就是一个敬佩创造天地的主的态度。 Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kualifikasi, apakah kualitas daripada hidup yang saleh itu? 那么问题是，前进的生活有哪些品质呢？ Pertama-tama, kualitas itu daripada hidup yang saleh harus dimulai dengan iman kepada Tuhan. 第一就是要开始于相信对主的信心。 Kita lihat dari ayat pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 我们看刚才的第1节，做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人。 Di dalam ayat 1 ini dijelaskan bahwa kita semua memperoleh iman oleh karena
keadilan, yaitu keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 在这里我们可以看到，我们因为主耶稣我们的神之义，我们得以信心。 Jadi kita beriman kepada Tuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita banggakan. 所以，若我们对主有信心，那不是一件我们可以骄傲的事。 Pertanyaan adalah, apa artinya keadilan Allah? Oleh karena keadilan Allah, kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus. 那么问题是，刚才我们所读的意思，有什么样的含义呢？ Keadilan kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan itu seperti kebenaran. Yaitu apa? Righteousness, right relatedness, atau hubungan yang benar. 公义，如果我们看它的英文字 righteousness， 它看起来好像是真理一样，但是它真正的意思就是公义，有公义的关系。 Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas mengatakan demikian. 那日常印尼语的翻译会更清楚。 Yesus Kristus, yaitu Allah dan Raja, penyelamat kita, memungkinkan kita percaya kepadanya karena Ia melakukan hal yang benar. Surat ini dari Simon Petrus, seorang hamba dan Rasul Yesus Kristus. 所以这里说的耶稣基督，因为他做了正确的事，使我们能够相信以他。 Jadi kata keadilan itu juga berarti adalah kata kebenaran. 所以这里的公义有时候也会含着真理的意思。 Keadilan itu, kebenaran itu adalah right relationship, yaitu hubungan yang benar. 所以这里的公义呢，就是有很好有正确的关系。 Jadi kita beriman kepada Tuhan karena Tuhan Yesus benar dan hubungan kepada Tuhan Allah Bapa dan hubungannya dengan sesama kita. 所以我们对主耶稣有信心，是因为他和神有正确的关系，和邻舍也有正确的关系。 Kita dapat beriman kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melakukan hal yang benar. 我们能够对主有信心，是因为他做了正确的事。 Yaitu apa? Tuhan Yesus melakukan karya untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. 就是他做了一些让我们能够和神和邻舍恢复关系的事。 Dan kita beriman kepada Tuhan itu semua adalah karunia, karya, dan anugerah daripada Allah kita. 而且我们对主耶稣有信心，是因为他的恩典。 Hidup yang saleh dimulai dengan iman kepada Tuhan Yesus. 所以前进的生活要开始于对主耶稣的信心。 Dan yang kedua, kualitas daripada hidup yang saleh itu adalah kita berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kita dengan kualitas karakter moral yang baik. 那么第二的品质就是我们要分外的殷勤，加上在我们的信心上加上好的品质。 Mari kita melihat daripada apa yang dikategorikan sebagai karakter hidup yang saleh. 我们看前进的生活有哪些品质？ Dimulai dengan iman. 从信心开始， Ya, dikatakan tambahkan kebajikan itu kepada iman. 有了信心，又要加上 Tambahkan pengetahuan itu kepada kebajikan. 有了有 Pengetahuan kepada kebajikan. 有了德行，又要加上知识； Tambahkan penguasaan diri kepada pengetahuan. 有了知识，又要加上节制； Ya, tambahkan ketekunan itu kepada penguasaan diri. 有了节制，又要加上忍耐； Ya, tambahkan juga kesalehan kepada ketekunan 有了忍耐，又要加上前 dan 进； tambahkan kasih akan saudara-saudari kepada kesalehan 有了前进，又要加上爱弟兄的心； dan juga tambahkan kasih akan semua orang itu kepada kasih akan saudara-saudara. 有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。 Mari kita lihat yang pertama, kebajikan. 我们看第一点， Ya, tambahkan kebajikan kepada iman. 有了信心，要加上德行。 Apa arti kebajikan? 这里的德行有什么意思呢？ Kebajikan kalau kita melihat kembali kepada ayat 3, itu sebenarnya ada di dalam kata yang terakhir daripada ayat ketiga yang demikian bunyinya. 如果我们看德行这个意思呢，我们可以在第3节刚才我们所读最后一句，
kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaannya, atau terjemahan bahasa Indonesia, oleh kuasanya mulia dan ajaib. Nah, ajaib itu sebenarnya adalah kata yang sama dengan kebajikan. 这里第3节，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德造我们的主。这里所谓的就是美德。 Berarti Petrus memberitahukan kepada kita, kepada audiensia, untuk menambahkan kebajikan kepada iman. Maksudnya adalah supaya kita pun sama seperti Tuhan Yesus yang ajaib, dalam arti kebajikannya. 所以彼得这里要说的就是，当我们有了信心，我们又要加上德行。 Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengobservasi ya, ada perbedaan antara terjemahan baru Indonesia yang lama dengan TB atau terjemahan baru yang kedua. Oleh dan untuk. 也许如果弟兄姐妹观察过，这里有2个使用法。 Tuhan telah memanggil kita oleh kemuliaannya dan kebajikannya, TB1. Tetapi yang kedua adalah Tuhan telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. 第一个翻译的使用词就是借因他荣耀和美德的全能。然后第二的翻译的使用法，他用为了他的荣耀和德行。 Jadi kira-kira mana benar? Tuhan panggil kita oleh karena Tuhan mulia yang ajaib, atau Tuhan memanggil kita untuk supaya kita mengembalikan kemuliaan, memuliakan Dia, dan juga untuk kebaikannya. 所以哪一个翻译是更正确的呢？是第一个翻译还是第二个翻译？ Jawabannya adalah dua-duanya mungkin. 答案2种都可能。 Tuhan memanggil kita oleh karena kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kuasa kebangkitan untuk menolong kita, untuk memanggil kita. 所以皆因他就是神呼召我们，皆因他荣美和美德。 Oleh karena kebenaran Tuhan Yesus, maka kita bisa dijadikan benar. 因为神之义，我们和他的关系也称义。 Tetapi Tuhan juga mau yang memanggil kita untuk hidup, untuk kemuliaan Dia, dan untuk kebaikannya Dia. 但是主呼召我们，也是要为了他的荣耀和德行而活着。 Pengetahuan, apa itu pengetahuan? 知识，什么是知识呢？ Pengetahuan itu adalah pengetahuan dalam arti apa? Kita mengetahui bagaimana relasi kita dengan Tuhan. 知识就是我们知道我们和神的关系是怎么样的。 Kita belajar relasi dengan sesama kita. 我们学习和邻舍的关系。 Kita juga melihat, mengetahui bagaimana Allah dengan segala ciptaannya. 我们也看到神和他创造的一切事物的关系， Semuanya tersedia dalam Alkitab. 全部都在圣经里面记载。 Penguasaan diri, apa itu penguasaan diri? 节制是什么呢？ Itu artinya mengendalikan diri kita dari emosi, dari hawa nafsu. 就是控制我们的情绪，我们一些冲动，我们一些就是性欲的事情上。 Apa arti ketekunan? 那么忍耐又是什么呢？ Ketekunan itu adalah apa? Bisa tahan di tengah-tengah situasi sulit, di tengah situasi kita dicobai. 忍耐就是当我们面对困难的时候，我们仍然能够坚持着。 Kesalehan, apa itu kesalehan? 前进是什么呢？ Seperti di awal, itu adalah sikap hormat, sikap takut kepada Tuhan. 就在刚才我们前面所说的，就是敬佩上帝的一个心态。 Dan kasih akan saudara-saudara, maksud ini adalah kasih akan saudara-saudara seiman. 爱弟兄的心就是爱我们同信仰的弟兄的心。 Dalam bahasa aslinya itu adalah Philadelphia. 它的原文就是 Philadelphia， Sebuah nama kota di Amerika Serikat diberikan untuk itu. Philadelphia, kasih akan saudara-saudara seiman. 在美国的一个城市的名称就是爱弟兄的心。 Dan yang terakhir diterjemahkan itu adalah kasih akan semua orang. 最后的就是爱众人的心。 Bahasa aslinya itu adalah agape, sebagian kita tahu agape itu adalah apa? Kasih ilahi, kasih yang tidak terbatas, kasih yang mengasihi semua orang, entahkah dia miskin, kaya, entahkah dia status sosialnya beda, entahkah itu suku agama yang berbeda dengan kita. 那么
爱众人的心，它的原文就是 agape， 它的意思就是神最高的爱，他对我们的爱，对所有人的爱。 Nah, kalau begitu, kalau menurut urutan tangga seperti ini, bisa nggak Bapak Ibu Saudara menuntut saya untuk menguasai diri saya, padahal saya itu belum mempunyai pengetahuan yang cukup? 那么，如果按照这样子的阶梯的模式来看的话，如果我还没有节制，我可以做其他的吗？ Atau bisakah teman-teman menuntut saya, mengharapkan saya mengasihi saudara-saudara seiman, padahal saya masih belum bisa menguasai diri saya? 或者可能弟兄姐妹要求我要爱弟兄，要有爱弟兄的心，但是我却还不能节制。 Saya masih gampang emosi, sepertinya saya masih gampang emosi, ya. 我还很容易的发脾气， Apakah seperti itu? 是不是这样子呢？ Maka sejujurnya apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus sebenarnya bukan urutan tangga seperti itu. 所以使徒彼得所要讲的不是像这样子的一个阶梯的Tetapi semua karakter yang disebutkan tadi di atas itu adalah harus ada untuk hidup yang saleh. 但是刚才我们所提到的所有的品格，要在我们前进的生活里所拥有。 Jadi kita perlu belajar, kita mengetahui, kita perlu menguasai diri terus-menerus, menuntut diri, kita terus menuntut diri, bertekun dalam ketekunan, kita terus bertekun dalam kesalahan, kita terus bertekun dalam kasih akan saudara, sampai pada puncaknya adalah kita akan mengasihi semua orang. 所以从信心开始，然后又加上德行、知识、节制等等，一直到最终我们有爱众人的心。 Pertanyaan adalah, apakah kita bisa hidup saleh? 问题是我们是否能够过着前进的生活呢？ Bisa? 能不能？ Udah sekian lama kita ikut Tuhan, apakah bisa kita hidup menjalani hidup yang saleh? 我们跟随主、相信主这么久了，我们是否能够过着前进的生活？ Ini sebenarnya pergumulan orang Kristen, pergumulan kita semua. 这就是我们基督徒作为基督徒，我们所有人的挣扎。 Nah, ketika Rasul Petrus menuliskan semua nasihat baik, kita tahu setiap penulis Alkitab, baik itu Perjanjian Lama ataupun para rasul, selalu menuliskan ada kabar baik. 所以使徒彼得他写了这封信，其他使徒也是写了很多书信，他们写的重点呢就是总是会有一个好消息。 Tuhan Yesus memberikan perintah mengasihi, tetapi selalu ada kabar baik seperti aku telah mengasihi kamu. 主耶稣命令我们要去爱别人，所以就像耶稣爱我们一样。 Nah, yang di sebelah, kalau kita lihat sebelah kanan, tangganya itu semua itu adalah good advice, sebenarnya bukan satu urutan tangga, tetapi itu adalah semua yang harus ada, itu adalah good advice. Dan good news itu ada di sebelah kiri. 所以我们刚才所看到的，在右边的那个阶梯那个都是好建议，那么在左边的就是好消息。 Ya, ayat 4. Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Atau TB2, saya ikuti, yaitu kita luput dari kebinasan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. 第4节，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。 Dan saya rasa terjemahan Mandarin lebih cocok kepada yang kedua ya, yaitu kita luput dari kebinasaan atau kerusakan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. 我认为汉语的比较正确，也就是叫我们既脱离世上从情欲来的败坏。 Good news adalah Allah telah menganugerahkan kepada kita apa itu janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh ambil bagian dalam natur ilahi, dalam kodrat ilahi.
所以他的好消息是什么呢？就是神已经赐给我们宝贵又极大的应许。 Apakah kita dapat menjalani hidup yang saleh? 我们是否能够过着前进的生活呢？ Nasihat baik harus didasarkan atas kabar baik. 所以好建议必须基于好消息， Good advice must be grounded on good news. 好建议必须基于好消息。 Dan good news itu adalah apa? Kita diberikan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. 那么那个好消息是什么呢？就是神赐给了我们宝贵又极大的应许。 Pertanyaan adalah, apakah janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu? 问题是那些极大宝贵的应许有哪些呢？ Pertama, kalau melihat dari tulisan Rasul Petrus dan juga apa yang dia alami, dia katakan janji itu adalah pencurahan Roh Kudus. 第一个好消息就是圣灵浇灌， Pencurahan Roh Kudus. Itu yang Petrus saksikan di hari Pentakosta. 这就是彼得亲眼目睹的，在五旬节亲眼目睹的事。 Dan itu penggenapan apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel, bahwa pada hari itu, pada hari terakhir itu, Allah sendiri akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita. Baik itu muda, tua, hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, semuanya. 这些已经应验在旧约里面的书信， Pencurahan Roh Kudus. 圣灵浇灌， Roh Kudus yang bisa mengampuni, Roh Kudus yang bisa menguduskan kita, 能够宽恕洁净我们罪恶的圣灵。 dan Roh Kudus yang sama yang bisa membangkitkan orang daripada kematian. 同样的，圣灵能够使死人复活。 Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan rohku dan akan beserta dengan kamu. 神也应许了我们，他会将他的灵赐给我们，与我们同在。 Janjinya apa lagi? 还有哪些应许呢？ Dalam 2 Petrus 1:4 dikatakan, kita akan menjadi seperti Kristus. 在彼得后书第1章里面，就是我们能够成为像基督一样， Kita akan berbuah 我们 seperti Kristus. 我们将结果子，就像基督一样。 Kita akan bertumbuh makin lama, makin menyerupai Kristus yang mengasihi dan melayani. 我们将成长，越来越像基督一样服侍人。 Apalagi janji yang Ayo. berharga itu. 还有哪些宝贵的应许呢？ Di dalam 2 Petrus disebutkan itu kedatangan Kristus yang kedua kali. 在彼得后书就说到基督再来的事情。 Apalagi kita akan menerima kehidupan yang kekal. 我们将得永生， Apalagi dan semua yang berhubungan dengan anugerah hidup yang baru itu Tuhan sudah berikan janji yang pada kita dan juga sudah digenapi. 一切与新生命的恩典有关的。 Pertanyaan adalah bagi kita, apakah ada janji yang belum digenapi? 问题是，是否还有应许还没有实现的呢？ Ada yang belum? 还有没有？ Yang mana? Yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua kali. 就是第三的应许基督再来的。 Dan kalau kita melihat dalam 2 Petrus itu, mereka yang hidup pada zaman Petrus itu bertanya, mencemooh, di mana janji kedatangan Tuhan Yesus itu? 那么，如果我们看到，就是彼得后书那个时候的人们，他们就疑问，他们质疑基督要再来的第二次是什么时候呢？ Dari sejak penciptaan, sejak nenek moyang kita, leluhur kita, sampai sekarang masih sama, Tuhan Yesus belum datang. 这从创始以来到现在，基督还没再来。 Tapi Petrus punya keyakinan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. 但是彼得坚信于基督还会再来。 Kenapa? Karena Petrus kenal Tuhan Yesus. 为什么呢？因为彼得认识、了解基督。 Petrus sendiri pernah berada di gunung yang kudus, gunung yang mulia, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Musa dan Elia. 因为彼得曾经和耶稣还有摩西、以利亚在圣山上。 Dan Tuhan, Petrus mengatakan demikian. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 17, kami saksikan bagaimana Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia
yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 彼得也记载过，就是他从父神的尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Petrus menyaksikan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. 彼得亲眼目睹了，就是五旬节的时候，圣灵浇灌。 Dan Petrus sendiri mendengar suara dari atas, suara dari yang maha mulia, suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, menuju kepada Tuhan Yesus. 并且彼得也亲耳听到了从天上说出来的声音，就是这是我的爱子。 Petrus punya keyakinan, pasti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. 彼得有信心说，基督一定会再来。 Dan Petrus menjawab mereka demikian. 彼得这样回答他们说： Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelayan, tetapi ia, Tuhan, sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lambat-lambat menepati janjinya. Supaya apa? Karena ia adalah Tuhan yang sabar. Menghendaki apa? Supaya kita bertobat. 彼得后书第3章第9节这样说：主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Tuhan sudah menganugerahkan janji-janji yang berharga, janji-janji yang sangat besar itu, supaya apa? Supaya kita bisa hidup yang saleh. 神已经赐给我们那宝贵又极大的应许，说好让我们可以过着前进的生活。 Tetapi satu sisi Tuhan juga memberikan warning kepada kita. 但是在另一方面，神也提醒了我们， Apa warningnya? 什么提醒呢？ Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu tadi yang disebutkan, karakter-karakter atau kualitas moral itu, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 就是人若没这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。 Buta, picik, lupa. 眼瞎，只看见近处的，忘了。 Apa artinya itu? 什么意思呢？ Nah, kalau kita melihat kata yang kedua, kata picik, itu sebenarnya merujuk kepada rabun jauh. 如果我们看第二的，就是只看见近处的，其实它指的就是近视。 Bahasa Mandarin benar ya? 哎呀，近视 Penglihatan dekat saja. Nah itu, buta, picik, jauh. 对，眼瞎、近视、忘了， Apa artinya itu? 什么意思呢？ Buta tidak bisa melihat. 瞎眼的看不见， Tidak bisa melihat apa yang terjadi sekarang. 不能看到所发生的一切。 Rabun jauh atau hanya bisa melihat dekat, dia tidak bisa melihat yang jauh yang terbentang di depan. 近视的人呢，他看不到前方所发生的事， Dan lupa apa yang terjadi masa lalu. 他也忘了之前所发生的事。 Dan Petrus mengurutkan demikian, buta, rabun, jauh, lupa. 彼得这样子写：眼瞎，只看见近处的，忘了。 Buta berarti apa? Tidak melihat yang sekarang ini ada anugerah keselamatan. 眼瞎就是他今天看不到，今天有恩赐， Tidak bisa melihat Tuhan Yesus telah menolong kita. 看不见耶稣已经救了我们， Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. 耶稣已经拯救了我们。 Dan rabun jauh artinya apa? Tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. 近视又是什么呢？就是看不见前面发生的事。 Itu berarti apa? Orang yang buta dan picik, yang picik atau rabun jauh, tidak bisa melihat seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 所以这些眼瞎者看见近处的人呢，他们看不到耶稣再来的消息。 Dia tidak dapat melihat kedatangan Kristus yang kedua kali untuk memberikan reward kepada mereka yang setia, kepada mereka yang beriman. 他们看不见耶稣的再来是为了赏赐相信忠心于他的人。
Orang yang rabu jauh tidak bisa melihat bahwasanya Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kita yang setia, yang terus bertekun supaya kita makin serupa kepada Kristus. 近视的人他们看不到将来神会赏赐荣耀冠冕给相信他的人。 Dan mereka juga tidak bisa melihat ada penghakiman, ada penghukuman bagi mereka yang tolak ya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penguasa. 他们也看不见，若不信主的人也会受到惩罚。 Lupa karena dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. 忘了他旧了的罪已经得了洁净。 Ya, mungkin Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus ya tentang orang buta. 可能彼得是想起了耶稣曾经所说过的，有关一位瞎眼的人。 Ini kekhawatiran Tuhan Yesus disampaikan kepada Petrus. Dia katakan demikian. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. 耶稣把他的忧虑告诉了彼得，他这样说：若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。 Jadi maksudnya Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus, Petrus sampaikan pada kita, kita semua ini jangan buta. 所以，是什么意思呢？耶稣告诉了彼得，彼得又告诉了我们，就是要我们不要成为瞎子， Kita jangan jatuh ke dalam lubang. 我们不要掉在坑里。 Tapi baiklah kita memiliki clear eyesight, penglihatan yang jernih. 让我们可以有清新的视力， Melihat janji-janji Allah yang sudah diberikan kepada kita. Masa lalu yang sudah digenapi sekarang dan yang akan digenapi akan datang. 让我们可以清新的、清楚的看到，神赐给我们的应许，之前的、现在、以后的应许。 Dengan demikian, kata Petrus, jalan ke kerajaan kekal itu disediakan seluas-luasnya untuk kita masuk. 这样彼得说，我们就有了非常宽阔的道路，让我们可以进入永远的国。 Bagaimana kita bisa hidup yang saleh? 那么我们要如何过着前进的生活呢？ Tuhan sudah anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 神已赐给了我们一切关乎生命和前进的事， Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 一切关乎生命和前进的事， Segala sesuatu, 一切 ya, segala sesuatu. 是的，是一切。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。